Itu tadi, sedar tak sedar, Menara Kuala Lumpur, satu mercu tanda yang telah berdiri megah di pusat bandar, telah pun berusia 25 tahun. Sejak tahun 1996, banyak memori dan kenangan indah saya pasti tuan-tuan dan puan-puan warga Kuala Lumpur telah kecapi bersama dengan menara yang cantik ini. Dan juga yang datang berkunjung ke Kuala Lumpur kembali nanti pasti menantikan suasana di menara tersebut. Kita bersama dengan tetamu saya yang telah pun bersedia untuk memberitahu tentang apa yang bakal anda boleh jangkakan sempena dengan sambutan ulang tahun ini. Kita bersama dengan Penainul Syahrina Saha, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat ulang tahun yang ke-25. Okey, terima kasih Terence. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk semua penonton khas Selamat Pagi Malaysia. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya ke studio pagi ini bagi menceritakan dan berkongsi berita baik daripada Menara Kuala Lumpur sendiri untuk semua penonton serta rakyat Malaysia. Jadi berita yang kita nantikan, kita telah pun masuk ke fasa 3 di Lembah Kelang. Betul. Jadi itu juga berita baik untuk Menara Kuala Lumpur yang bakal membuka semula pintunya kepada orang ramai. Ya, betul Terence. Secara umumnya kita telah sebenarnya pada hari ini secara umumnya kita telah buka sebenarnya pintu Menara Kuala Lumpur untuk semua sebenarnya, terutamanya pada penduduk-penduduk di Kuala Lumpur dan di kawasan Selangor. Ya, ini dikatakan satu pengalaman yang amat baik untuk diri kami lah sebenarnya, amat bermakna. Setelah sekian lama tutup, jadi sempena pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang memberi sedikit kelonggaran untuk pelancongan, ya, di mana kita telah mengambil langkah untuk merancakkan balik dalam merancakkan balik pelancongan di Malaysia. Jadi kami menyambut cabaran ini dan sambutan ini dengan baik sekali. Oleh itu, hari ini adalah hari pertama kami membuka pintu kami kembali kepada semua penonton-penonton kat sinilah Selamat Pagi Malaysia dan rakyat Malaysia secara umumnya ke Menara Kuala Lumpur, insya-Allah. Saya sendiri walaupun berpindah Kuala Lumpur pada tahun 2005, ada juga mengalami pelbagai fasa Menara Kuala Lumpur, dari base jamnya hinggalah ke petting zoo dan juga tarikan-tarikan lain yang terus disediakan dari masa ke masa untuk para pengunjung. Bagaimana perasaannya untuk menjadi satu mercu tanda pelancongan sepanjang 25 tahun ini untuk Menara Kuala Lumpur, Puan? Secara umumnya, saya amat teruja, ya, Terence, mengimbau kembali kisah pembinaan Menara Kuala Lumpur. Ia adalah bermula pada tahun Mei 1991, ya, dan ia dibiayai sepenuhnya oleh Telekom Malaysia. Ya, ia merupakan satu menara telekomunikasi dan pembinaan tersebut berakhir pada bulan dia bermula pada 1 Oktober 1991 dan telah tamat pembinaannya pada 31 Mei 1996. Namun perasmian Menara Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir pada 1 Oktober 1996. Ya. Jadi ia merupakan satu jangka waktu yang kalau ikutkan sekarang 25 tahun dah kita sebagai satu mercu tanda ikon pusat pelancongan di Kuala Lumpur. Oleh itu, syukur alhamdulillah sebenarnya bahawa kita sekarang ni boleh meraihkan ulang tahunnya yang ke-25. Ya, jadi ia merupakan satu pengalaman yang amat bermakna untuk kami di Menara Kuala Lumpur, ya. Akhirnya selepas 25 tahun, makna kata ini adalah jubili perak kami sebenarnya. Jadi justru itu tawaran-tawaran yang hebat sudah pasti, ya, untuk meraihkan ulang tahun untuk hari ini, ya. Jubili perak 25 tahun, we're gonna have a party. Apakah antara aktiviti-aktiviti yang bakal disajikan kepada para pengunjung Menara Kuala Lumpur yang sudah tak sabar-sabar untuk kembali merakam kenangan bersama dengan menara yang cukup istimewa ini?
Kami menyediakan berbagai-bagai package Terence yang menarik ya, dari tiket yang begitu murah ya, sampai kepada berbagai aktiviti yang berkaitan dengan kanak-kanak ya. Sebarang aktiviti, contohnya lah saya boleh katakan kita berbuat a little bit hybrid sebenarnya antara virtual dan fizikal. Sebab kita sedia maklum ya, kita perlu ikut peraturan MKN dan SOP ya, yang ketat ya. Oleh itu kita melakukan berbagai aktiviti dan acara aktiviti secara virtual dan juga fizikal. Jadi kalau katakan untuk membawa anak-anak ke Menara Kuala Lumpur, sebenarnya boleh mengalami satu pengalaman yang menyeronokkan. Salah satunya kita melakukan beberapa acara seperti TikTok Challenge. Ya. Dan untuk kanak-kanak kita adakan colouring contest. Ya. I Love KL tahu colouring contest. Ya. Dan budak-budak semuanya boleh menyertai sebenarnya acara-acara tersebut sebab tiap-tiap hari kita akan adakan acara yang menarik. Sebegitu. Ya? Jadi kita amat mengalu-alukan semua penonton Selamat Pagi Malaysia dan amnya ke seluruh rakyat Malaysia untuk datang beramai-ramai sekarang ni. Sebab tak mungkin kita boleh dapat perasaan dan orang kata memori sempena ulang tahun Menara Kuala Lumpur yang ke-25 sebegini. Ya, dan tak sabar-sabar rasanya untuk kembali ke Menara Kuala Lumpur, tempat saya melamar isteri saya. Jadi ia merupakan satu destinasi memang bersejarah lah untuk saya sendiri. Kita ingin faham tentang SOP-SOP bagaimana untuk kita mengalami pengalaman ulang tahun 25 ke Menara Kuala Lumpur ni secara selamat. Jadi apakah SOP-SOP yang perlu diikuti secara rapat oleh para pengunjung nanti, Puan? Okey, untuk Menara Kuala Lumpur kita memang amat mematuhi sebarang garis panduan yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN ya, berkaitan dengan SOP dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya. Oleh itu SOP yang kita ketatkan adalah seperti berikutlah ya. Pemakaian pelitup muka, hand sanitizer ya, dan di samping itu kita melakukan contact tracing ya, dan di premis Menara Kuala Lumpur sendiri kita melakukan sanitasi setiap 45 minit. Ya, setiap 45 minit. Ini untuk memastikan para pengunjung yang datang mempunyai keyakinan bahawa Menara Kuala Lumpur adalah satu premis yang selamat. Ya, kita kerap melakukannya untuk melindungi juga keselamatan para pengunjung yang datang. Ya, di samping memperketatkan SOP yang sedia ada. Jadi di samping itu kalau ikutkan penjarakan sosial ya, dan tempat Menara Kuala Lumpur sendiri kita telah menggaris panduan ya berapa orang perlu ada di sesuatu kawasan tersebut. Sebab dia daripada kapasiti yang 100%, sekarang kita telah menghadkan untuk hanya 50% sahaja ataupun 5% sahaja. Mungkin sebagai contoh kita boleh lihat kapasiti observation deck dan juga sky deck. Ya, untuk observation deck kita limitkan pada 80 ya. Dan sedangkan sky deck 120 orang setiap 1 jam ya. Tetapi kita tengok ya, setiap kali kita ingin mengikut garis panduan macam saya katakan tadi, jadi sekiranya pada satu masa terlebih tidak akan ada berlaku terlebih pengunjung atau ke atas sky deck ataupun observation deck tersebut ya. Sebab penghadkan pengunjung tu berlaku daripada bawah sebelum anda naik ke sky deck ataupun observation deck tersebutlah. Ya, ini gambaran Menara Kuala Lumpur di belakang kita. Memang luar biasa pemandangan daripada menara ini, dan selain daripada itu kita ada rainforest yang merupakan satu-satunya rainforest di pusat bandar Kuala Lumpur. Jadi sangat luar biasa, sangat menarik menara ini. Pada yang belum pernah melawat, pastikan anda melawat untuk kali yang pertama setelah sekian lama sebenarnya. Jadi apakah kaedah untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia mendapatkan lebih banyak maklumat tentang sambutan ulang tahun ke-25 ini?
Ada beberapa cara, Terence. Sama ada melalui social media kami, iaitu Facebook kami sendiri, ya, official Facebook Menara Kuala Lumpur, atau di Instagram kami @menara_KL, ya. Dan selain daripada itu, sekiranya pengunjung ingin bertanyakan, ya, bolehlah menelefon kami di talian 2020 5499. Secara keseluruhannya, informasi tersebut boleh didapati sama ada di social media kami ataupun boleh berhubungan terus dengan kami, Terence. Jadi, apakah objektif sebenarnya dianjurkan sambutan ulang tahun ke-25? Apa yang cuba dicapai oleh Menara Kuala Lumpur pada sambutan kali ini? Bagi saya, Terence, khususnya semua warga kerja Menara Kuala Lumpur, kami amat mengalu-alukan. Ini merupakan penghargaan kami dan ucapan terima kasih kami kepada semua pengunjung yang menyokong kami selama 25 tahun. Ya, 25 tahun. Dan Terence sendiri telah, orang kata, melamar isteri di situ. Ya, ia memberikan satu pengalaman dan memori yang baik. Ya, dan menyokong kami. Boleh dibuat di mana saja, tapi Terence memilih Menara Kuala Lumpur untuk melamar isteri. Ya. Jadi atas daripada itu, kami menghargai semua pengunjung yang datang ke Menara Kuala Lumpur, dan ia adalah sebagai tanda penghargaan pada kami. Jadi sempena pembukaan dan ulang tahun kami yang ke-25 ini, kami dengan berbesar hatilah orang kata menjemput semua dan semua pengunjung yang datang, ya, ke Menara Kuala Lumpur sebagai tanda penghargaan, dan ia amat bermakna lah untuk diri kami. Kalau ikutkan, tak sabar-sabar nak buka pintu sebenarnya hari ini, kan, setelah sekian lama tutup. Ya. So, disebabkan itu, tawaran-tawaran dan pakej-pakej yang kami berikan adalah sungguh istimewa. Ya. Contohnya lah, saya boleh katakan, pada pengunjung yang datang, daripada pengunjung yang pertama hingga ke 25, ya, akan mendapat cenderamata percuma. Wow. Akan mendapat cenderamata percuma di Menara Kuala Lumpur. Jadi berebutlah peluang tersebut. Rebutlah peluang tersebut dan datanglah, ya, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kami. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ainul, dan juga terima kasih kepada Menara Kuala Lumpur yang bakal membuka pintunya semula tidak lama lagi. Hari ini merupakan hari pertama, jadi pastikan kepada anda yang berada di ibu kota, lawatilah Menara Kuala Lumpur. When it comes to proposals, go big or go home. When it comes to towers, go tall, not small. Terima kasih kerana bersama kami. Kita berehat seketika dan kembali bersama anda. Kita akan mendalami sambutan Hari Warga Emas. Jangan ke mana-mana.